darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudi singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudi menonton video aku lagi dan lagi. Hari ni aku akan share dengan korang pengalaman aku pergi ke perkampungan orang asli. Dan bukan sahaja perkampungan orang asli, sebenarnya tu adalah tempat chalet yang diorang dirikan untuk orang-orang luar kalau nak datang, nak rasa suasana seperti di dalam hutan yang ada sungai. Tapi memang cantik sangat tempat dia, tetapi ada sedikit kisah yang tak berapa best terjadi pada aku. Bukan sahaja di situ, benda tu terbawa sampailah aku warded hospital. So aku akan share dengan korang kat sini. So sebelum aku start bercerita, aku nak bagi tahu dulu kat korang, aku minta maaf kalau benda ni buat korang terasa. Tapi kepada segelintir orang yang terlibat dengan benda ni, aku mohon sangat-sangat lepas ni stop lah DM aku, stop lah komen ke apa ke yang berkait-kait tentang Prismate untuk aku. Sebenarnya aku ada tengok juga video dia. Yes, aku tahu dia ada masalah, tetapi aku ni bukan siapa-siapa. Aku ni bukannya orang yang boleh merawat ke. Aku bukan siapa-siapa. I'm nothing. Tak hebat, tak ada ilmu yang tinggi untuk bantu dia. So bila ramai yang DM aku terkaitkan aku dengan dia, and then korang tanya, ada yang tanya ada nampak apa-apa tak dalam video tu, aku macam untuk apa? Kau tahu tak, sebelum aku muncul kat YouTube ataupun TikTok, aku tak pernah dapat benda-benda macam tu. Tapi bila aku dah muncul kerana aku cerita pengalaman aku, kenapa aku dikaitkan dengan benda-benda macam tu? Aku tak nak terlibat. Sebab satunya, aku memang tak nak masuk campur hal orang. Sebab hal aku pun cukup banyak dah yang tak tercampur-campur, dah bercampur bau apa semua. Keduanya pula, aku tak nak masukkan cerita aku dengan cerita orang lain. Itu masalah dia. Dan kalau untuk pengetahuan korang pun, disebabkan ramai yang orang suruh macam bantu, aku tak boleh bantu apa-apa. Perkara ni aku dah cakap banyak kali dah sebenarnya. Okay, Prismate tu tak tipu pun. Kesian kat dia, dia memang diganggu. Jadi kita ni sebenarnya boleh je bantu dia dengan cara kita berdoa. Kita berdoa semoga dia kembali pulih sihat, keadaan rumah dia okey, tak ada apa-apa yang mengganggu dia, hidup dia pun okey balik. Doa je. Semua orang boleh bantu dia dengan cara berdoa. Bukanlah semestinya korang kena DM aku, sebab aku ni perempuan, dia lelaki. Dia siapa, aku siapa, entah siapa-siapa tiba-tiba nak pergi apa, macam orang kata benda tu nonsense tau. So tak payahlah ramai-ramai nak chat-chat aku, so tengok video dia suruh bagi tahu. Kalau aku nampak benda tu pun, kalau aku cerita kat korang pun, aku boleh buat apa? Benda tu macam nothing dan semua orang tak percaya pun apa yang aku cakap. Jadi untuk apa benda tu kan? So doakan je yang terbaik, insya-Allah. Mana tahu dengan doa kita ramai-ramai dia boleh sihat. Dan kalau kata aku sampaikan ni sebab aku nak perhatian ke apa ke, korang pun boleh tengok sendiri. Aku tak ada buat clickbait kat sini tentang nama dia. Jadi aku nak cerita kat sini sebab aku terima banyak DM. Dan banyak je komen juga pun ada yang orang suruh tengok pasal Prismate ni. So aku dah penat baca benda-benda ni. Aku tak nak terlibat, okay? Peristiwa ni bermula pada satu hari, ayah aku beritahu yang dia nak ajak kita orang pergi ke perkampungan orang asli untuk beri bantuan. Dan dia ada grup-grup dia lah, geng-geng kawan-kawan dia semua. So kita orang tak stay pun kat situ. Jadi pergi ke situ untuk memasak dan bagi makanan kepada orang-orang kat situ. Lepas tu kita bagi beberapa bantuan lah. So masa pergi tu, aku, ayah aku, mak aku, adik aku sahaja. Hanya 4 orang sahaja dalam satu kereta, and then konvoi beberapa kereta lagi pergi ke sana. Pada awalnya aku memang tak nak pergi tau, sebab aku macam baru balik kat rumah family sebab aku cuti. Lepas tu aku tak berapa sihat, aku dah rasa badan aku seram sejuk. Tapi masa tu kalau aku tak pergi, aku tinggal seorang dengan keadaan aku yang tak berapa nak sihat ni. So macam tak best. Parents aku memang paksa aku untuk pergilah. Jadi pergilah. On the way nak pergi tu, ya Allah, jalan dia memang sangat-sangat pendalaman. Macam ni nak cakap, senang kata kalau kau tidur bangun pun tak sampai-sampai lagi. Memang sangat-sangat jauh. Memang betul-betul pelusuk dalam kawasan dia. So sepanjang perjalanan tu pun aku dah macam tak sedap hati sebab perjalanan dia gelap, macam memang sunyi. Masa tu kita orang gerak siang macam petang lah, pukul 4 lebih kot tak silap, lepas asar. So bila kita orang pergi tu, on the way dalam perjalanan boleh ke sampai tu, kiri kanan kawasan tu aku dah nampak macam, kan dalam kereta laju, so kita nampak pun benda tu pun bergerak macam tu lah. So aku dah macam, kawasan ni boleh tahan ni. Aku dah rasa macam tu. Jadi mak dengan ayah aku ni, dia faham benda tu, tapi nak buat macam mana kan, takkan nak tinggal aku. Lepas tu ayah aku cakap, tak apa, kalau apa-apa nanti kalau tak ni ke, tidur je. So aku pun okey. Sampailah ke destinasi seperti yang korang boleh tengok ni. Okay, tempat dia memang sangat-sangat cantik.
tak dinafikan. Kalau nak pergi berkelah tu, orang kata memang suggest lah, tempat dia lawa, bersih sangat-sangat, air dia pun jernih, okey sangat. Tapi bila dah sampai kat situ, sebenarnya di belah kiri dia tu sebenarnya ada perkampungan makhluk lain tau, perkampungan lain. Sebab apa aku boleh bezakan tu, sebab dia di sebalik macam mana, dia ada sungai, lepas tu dia berdepan dengan sungai tu dia ada perkampungan tu. And perkampungan tu aku yakin memang perkampungan makhluk halus ni lah. Jadi aku tak nak mention lah perkampungan apa benda semua tu. Okay, sampai kat situ parking kereta, ayah aku turun barang. Masa tu aku okey lagi. Maksudnya walaupun aku dah rasa macam tak sihat, aku dah rasa macam nak demam tu, keadaan aku okey lagi. Aku still lagi boleh angkat beras, aku boleh lagi angkat periuk. Maksudnya aku hulu hilir jugalah tolong yang lain kan buat kerja. Okey, sampai ke satu ketika waktu kita orang tengah potong-potong something apa, entah duduk dekat atas pondok tu, aku dah terdengar ada suara orang menyanyi tau. Suara orang menyanyi ni, okey, sebenarnya dia kawasan lapang. Lepas tu dia ada satu kawasan yang macam bertutup, beratap. Dekat situ memang ada orang buat macam aerobik ke apa benda, entah aku tak tahu. Dia macam nak bagi hiburkan orang-orang kat situ lah, macam nak bagi orang-orang asli ni macam terhibur. Di samping ada orang nak bagi baju, bantuan apa benda tak kat situ kan, kat belah sana tu. Jadi yang aku dengan family aku dengan yang lain ni dekat satu kawasan di mana kita orang gotong royong untuk memasak lah, bagi makanan kat makan malam kat dia orang. So kat situ lah masa aku tengah buat bangun tu, aku terdengar satu alunan suara menyanyi, tapi bukan suara muzik yang dipasang oleh geng belah sana tu. Okay, memang aku jelas rasa yang itu bukan daripada sana, sebab suara dia menyanyi tu suara lagu klasik tau, lagu lama, tapi di macam sayup-sayup lah. Tapi aku faham suara tu mesti datang daripada kampung sebelah sana, seberang sana tu. Jadi aku pun buat macam biasa lagi, sebab dia tidak mengganggu pun. Lagipun kita datang kat tempat dia kan, takkan kita nak ceroboh tempat dia. Aku pun terus continue foto-foto. Settle je dah buat kerja semua tu. Dah makcik-makcik lain pun dah ramai datang. Aku pun pelan-pelan kat kaki lah kan. Biar orang tu yang buat benda tu. Aku dengan adik aku pergilah kat kawasan tepi tu nak tengok dekat air dia. Sebab tempat dia memang cantik, batu-batu, nak ambil gambar lah. Masa tu aku rakam video. Okay, masa tu aku tengah-tengah rakam video macam tu je lah. Lepas tu aku tengah rakam tu, di sebalik kamera, aku guna kamera depan, kat dalam handphone tu aku dah nampak benda objek kat belakang aku tau, tapi belah sana. Tapi aku tak tengok betul-betul ke belakang. So aku tengok daripada handphone, aku rakam macam ni, satu rupa yang macam sebiji macam rupa monyet, tapi dia macam lain sikit lah. Kalau macam monyet normal, mata biasa apa semua. Tapi yang ini kita tahu bukan, sebab dia ada mata, ada sedikit selaput macam warna merah, macam yang menyala lah. Aku tak nampak exactly face dia, tapi kita nampak bercahaya di bahagian mata dia, colour merah. Macam tu. Lepas aku dah nampak dia punya gambar tu, bila aku rakam aku macam ni tau. So bila aku nampak dia tu, aku macam ni, aku stay sikit ke belakang macam tu. So aku memang nampak lah yang bahagian mata dia tu macam bercahaya merah. Jadi faham aku memang benda tu menjelma. Lepas save je video tu kan, bila aku tengok balik, tak ada pun. Dia tak termasuk dalam video. Yang ini aku banyak kali dah bagi tahu. Aku dah banyak kali bagi tahu explanation tentang benda ni, tetapi still ramai yang komen, ramai yang DM tanya benda yang sama. Hantar video itu, hantar video ni, tanya ada ke tak. Kan aku dah bagi tahu. Okay, benda ni kalau kat real kita nampak pun belum tentu dia masuk dalam kamera. Dia tak semudah tu untuk kau tangkap dan simpan gambar dia. Tak semudah tu. Jika ada tu maknanya Allah nak tunjuk kat kamu, sebab nak sangat tengok kan. Macam tu. Dia tak semua, okay? Tak semestinya. Kalau begitu maknanya semua orang boleh nampak. So memang tak ada. Tapi real dia ada. Sebab tu aku tak boleh nak cakap kadang-kadang orang tag bukan-bukan je. Jadi tolong faham benda ni. Tak semua rakaman dia termasuk, dan tak semua tak boleh dirakam. Lepas aku dah nampak benda tu, aku pun stop lah. Aku tak rakam dah kat situ. Aku dah tak ambil gambar apa semua. Adik aku suruh ambil gambar dia, aku pun ambil gambar dia. Sebenarnya gambar dia tu ada benda, tapi tak termasuk pun dekat dalam kamera. Sama juga, peristiwa yang sama. Maknanya benda-benda kat situ tak termasuk. Jadi bila dah nampak macam tu, aku pun buat tak tahu. So pergi balik dekat situ, pergi balik kat tempat yang orang potong-potong tu. Aku dah start macam sakit balik tau. Aku dah rasa macam badan aku dah rasa macam lenguh-lenguh. Aku rasa macam, tahu tak, macam orang demam urat tu. Aku dah start rasa macam tu. So aku macam, apa hal aku tegur ke? Tapi aku diam je lah. Aku buat beberapa kerja. Lepas tu tak lambat tu aku dah jadi macam tak larat. Aku pun duduk diam. Sampailah bila tahap aku dah tak betul-betul penat, aku pergi masuk dalam kereta. Aku tidur dalam kereta. Konon-konon nak berehat macam tu lah.
Okay, lepas tu rasa macam panas. Aku pun keluar balik. Aku pergi balik duduk kat tepi tu. Orang-orang ingat macam boleh lah tahan nak tengok orang lain buat kerja apa semua. Lepas tu aku nampak satu susuk macam seperti nenek kebayan tau, dekat seberang sungai tu. Nenek kebayan tu dia pegang tongkat dia bulat, dekat bahagian atas tu, bawah dia tu macam tajam sangat. Lepas tu kan tangan dia pegang tongkat tu, kuku dia macam ni, okay, kurus macam tu, macam tu lah lebih kurang. Dia pegang macam ni tau tongkat dia pegang dua. So bila dia berjalan tu, dia macam tu, and dia sangat-sangat bongkok. Kira kalau tinggi aku 162, dia mungkin paras dalam 80 lah kot. Lebih kurang macam tu. 80 je satu. Tapi memang rendah lah dia. Aku nampak memang rendah. Daripada jauh tu memang aku nampak rendah. Lepas tu aku tengok dia. Dia tak pandang tau. Dia tak macam dalam cerita. Kalau korang tahu orang pakai macam kain ke apa. Tak. Dia tak menjelma seperti tu pun. Dia bongkok. Lepas tu dia punya bahagian rambut tu tak berapa jelas macam mana susuk rambut dia. Lepas tu kuku dia tu je yang aku nampak. Dia pegang tu dengan cara dia pegang tu macam menggeletar macam tu. Sambil dia jalan tu dia macam tu. Tapi memang tak berapa nampak muka real dia. Sebab dia tunduk sambil dia jalan. Dia melintas daripada pokok sana ke pokok sini. Tapi cara dia sangat-sangat pelik. Okay, nenek kebayan ni, aku tak tahulah spesies kalau orang lain yang boleh nampak ni. Tapi aku nampak ni, dia pelik. Okay, itu adalah kali pertama aku rasa yang aku nampak jelas macam mana kemunculan nenek kebayan ni. Dia laju daripada, kalau dia nak pergi daripada pokok ni ke pokok tu kan, kita nampak dia slow tau. Tapi dia nak pergi ke satu tempat tu kan, sekejap je. Kiranya daripada sini kau nampak dia berjalan slow. Okay, lepas tu kau mesti macam risau. Contohlah macam pandang tempat lain, sekejap tengok dia dah kat depan dah. Kita tak tahu sepantas apa dia bergerak sebenarnya. Tapi di mata kita, kalau kita nampak dia first tu, dia jalan slow. Itu yang aku nampak pada masa tu. Lepas aku dah nampak nenek tu, aku buat tak tahu saja. Aku pun diam. Sebab kalau aku nak buat kelabah ke, aku nak buat macam over pun, aku risau. Sebab aku datang tempat orang tau. Okay, sebenarnya apa maksud aku risau tu bukanlah bererti aku takut dia sangat-sangat ketakutan ke tak. Bukan macam tu tapi aku respect tempat dia. Sebab kita yang datang. Bukan kira tempat dia je. Masalahnya kita datang tempat orang, kita kena jaga adab kita kat tempat orang. Okay. Lepas tu dah settle semua-semua, keadaan pun dah makin gelap. Bila dah makin gelap, pemandangan makin jelas. Jadi bila aku dah satu ketika tu, aku nak pergi ke toilet dengan adik aku. Masa tu adik aku nak kencing, so aku duduk kat luar. Kawasan tu adalah kawasan di mana sekitar situ adalah chalet tau. Lepas tu toilet dia tengah-tengah. Macam tu. Kiranya dia ni chalet yang toilet sharing tau. Jadi adik aku nak pergi kencing. So aku tunggu kat luar. Masa aku tunggu kat luar tu, aku terdengar masa ada orang panggil aku. Tapi dia tak panggil dengan panggilan nama tau. Dia macam macam tu, macam tegur macam tu lah. Lepas tu aku macam malas nak tengok. Sebab aku tahu kalau aku pergi melilo mata aku, mencari pasal. Lagipun dalam waktu tu keadaan aku memang sangat-sangat tak sihat. Dia aku buat tak tahu, aku diam je. Selepas adik aku dah siap tu, aku pula macam tu lah tukar-tukar. Masa tu dekat dalam toilet tu pun ada benda yang tak best tau. Ada seperti objek yang macam nampak berbulu-bulu lebat, kecil. Bulu betul-betul dia bulat. Dia duduk bercangkung kat situ tau, sambil dia makan apa benda tak, kotor sangat-sangat tengok macam tu. Tapi nak tak nak itu toilet yang ada. Jadi terpaksa masuk. Aku pun macam tengok tak tengok. Sebab aku memang jenis yang macam ni nak cakap, aku kalau nampak benda-benda macam ni, aku dah biasa nampak. Tetapi tetap masih ada perasaan macam yang dudak. Tetap kita risau juga tengok dia. Dan kalau aku lemah, maksudnya kalau aku tak sihat, aku demam ke apa, dia lagi rasa macam tak kuat macam tak nak tengok benda tu. Bila dah keluar semua, aku ambil keputusan untuk duduk dalam kereta. Sebab badan aku dah memang start sangat-sangat tak sihat. Aku dah start macam menggigil. Aku dah start rasa macam pening kepala. Dah sampai rasa macam betul-betul berat kepala aku dah tak boleh nak bertahan. So aku duduk dalam kereta. Masa aku tengah duduk dalam kereta tu, adik aku teman juga. Tapi sekejap-sekejap dia pergi dekat mak ayah aku. Lepas tu bila time makanan dah siap, dia kejap pergi ambil makanan. So keadaan macam tu, masanya banyak aku seorang. So masa aku dalam kereta tu, ada je tau orang yang macam ketuk-ketuk tingkap, tapi tak ada orang pun sekitar situ. Sebab memang tak ada orang. Yang pergi kat situ ramainya orang tua. Kalau budak-budak bayar aku ni pun macam tak ada. Maksudnya orang-orang umur aku lah, budak-budak pula macam muda. So memang tak ada. Masa tu kalau nak katakan kalau ada orang ganggu, memang tak logik. Lepas tu bila aku macam tengah nak cuba aku nak tertidur, kan bayangkan kereta bila ada orang cuba nak buka daripada luar tu kan bunyi ketak-ketak macam tu kan. Dia main benda tu. Tapi aku macam abaikan sahaja. Aku baca doa dalam hati. Lepas tu aku diam, aku minum air, aku buat kering sekering-keringnya.
Tapi masalah dia, bila aku duduk dalam kereta tu, bila aku buka mata, dia akan ada kat depan, dia ada kat tingkap. Dia memang betul-betul mengacau. So aku faham kat sini apa yang aku nak share kat korang. Sebenarnya bila badan kita tak sihat, lagi potensi untuk kita diganggu betul. Dia lagi suka tengok kita dalam keadaan ketakutan. So apa yang aku nak bagi tahu kat sini, kalau korang dalam keadaan seperti aku tu, jangan layan. Maksudnya terus je baca doa apa yang korang ingat kan. Baca je, amalkan je, ataupun berzikir ke, jangan stop. Lama-lama dia pun mengalah lah macam tu. Tapi masa aku tu memang aku sangat-sangat lemah, sampailah adik aku datang. So benda kat situ memang banyak. Kat kiri aku, bila tengok kat kawasan nak pergi ke dia punya chalet tu, ada chalet. Kalau jalan straight situ sampai hujung tu, penuh benda tu. Dia macam berlintas-lintas tau. Memang tak boleh nak digambarkan kat korang macam mana. Sebab kat situ memang sangat keras. Bila malam, mata lagi jelas nampak benda-benda macam tu. So kita orang kena tunggu sampai habis program juga. Lepas tu balik tu lah start aku sakit. Balik rumah malam tu, kejadian tak ada apa-apa. Sebab aku masa tu memang dah terlalu lemah. Aku tak sedar tidur. Esok malam tu kita orang pergi hospital. Aku pergi sebab aku dah memang teruk. Lepas tu masa aku pergi tu, aku ada nampak satu macam orang tua ni, tapi dia bukan macam nenek kebayan tau. Daripada keluar pada kereta nak pergi ke jalan, nak pergi ke hospital tu, aku nampak dia jalan slow je sampai kat pintu tu. Dia menembusi macam mana sampai kat pintu tu dia hilang, tapi sebenarnya dia tak buka pintu, tapi sebenarnya dia dah lepas daripada pintu. Aku nampak macam tu. Tapi benda tu memang tak ada lah yang ikut ke daripada sana bawa balik rumah, tak ada. Sampaikanlah hari yang seterusnya tu, aku dah teruk sangat, pergi ke emergency. Lepas tu entah macam mana aku pun warded. Lepas tu aku disyaki denggi. Sedihnya kejadian masa aku masuk ward tu, mak aku tak teman aku, adik aku pun tak teman aku, ayah aku pun tak teman aku. Aku seorang je. Sebab masa tu mak aku dah start macam nak demam. Lepas tu adik aku memang dah demam. So hari tu memang tak ada siapa teman aku. Sebab balik tu adik aku dah demam, mak aku jaga adik aku. Lepas tu demam tu berjangkit kepada mak aku. Kiranya aku duduk hospital tu memang seorang-seorang. Malam yang aku tidur tu lah, aku tak boleh tidur. Hospital kan awal dia tutup lampu dah pukul 10 macam tu, dia dah tutup lampu kan. Aku ni satu, aku ni demam. Badan aku memang sangat-sangat lemah. Lepas tu pula kebetulan pula naik bisul pula dekat bawah punggung bahagian peha tu kan. Memang aku memang tak boleh tidur. Malam tu kesakitan. Walaupun lampu tutup, aku sangat-sangat tak selesa. Lepas tu lah start dia masuk air tau. Jadi besi yang masuk air tu kan, dia dekat tepi aku ni. Tapi malam tu dia bergerak-gerak tanpa aku menggerakkannya. Lepas tu bila dia gerak-gerak, aku rasa katil sebelah tu makcik tu dia nampak. Tapi tak tahulah sama ada dia nampak benda tu bergerak ataupun dia nampak something juga ke, tak tahulah kan. Macam mana sejenis benda yang macam, dia nak kata manusia pun tak, nak kata haiwan pun tak. Dia macam pelik. Muka dia macam panjang macam ni tau. Muka dia macam ni. So kat sini dia punya muka, mata apa semua, dia macam ni. Lepas tu dia ada kaki, dia ada tangan. Memang sangat-sangat pelik. Aku tak pernah nampak benda tu. Tapi memang agak unik dan menyeramkan sikit sebab mulut dia tu besar. Macam dia macam ni kan. Kat bahagian sini ni mulut dia macam ni tau. Mulut dia macam besar macam tu. Dia yang tolak. Tangan dia macam ni. Dia yang tolak besi tu. Jadi masa tu aku tutup mata, aku baca ayat kursi. Lepas tu tak lama lepas tu senyap, keadaan senyap. Tapi sebabkan aku terlalu sakit, bisul tu benyut-jenyut, aku memang rasa secara resah. Aku pandang kiri tak boleh, kanan tak boleh. Malam tu memang aku tak boleh tidur. Lepas tu ada nurse ni, dia datang dekat aku. Dia nak cocokkan, kalau kita denggi kan sehari 4 kali kot dia cocok ambil darah kita kan. So masa dia datang tu, masa dia nak datang kat aku tu, dia nak ambil darah aku tu, okey lah, aku rasa macam mula-mula aku macam sedar tak sedar lah. Tapi aku memang nampak lah kelibat nurse tu datang kat aku. Lepas tu tak lama pula tu nurse tu datang lagi. Lepas tu aku macam pelik, selalunya malam sekali tu dia injek, lepas tu pagi pula baru dia ambil balik darah kita tau. So dia datang lagi kan. Lepas tu cakap, tadi kan dah ambil semua. Lepas tu cakap, apa pula ni baru ambil. Lepas tu kejap memang ada nurse lain kena datang ambil. Lepas tu dia cek list pun sebenarnya memang tak ada pun. Maknanya yang tadi tu datang, yang duduk usik-usik tangan aku tu, aku pun tak sedar dia cocok ke tak ke apa. Tapi yang pasti itu bukan nurse yang sebenar. Lepas tu bila nurse tu kata, belum lah, awak nak mengelak macam dia bebel apa semua kan. Lepas tu aku cakap, tak apalah, aku pun macam malas lah nak cakap lebih sebab aku pun tak sihat. Dia pula mulut boleh tahan, biar. Jadi itu peristiwa malam terjadi. Keesokan harinya pagi-pagi tu aku nak bangun pergi mandi. Masa tu aku terpaksa pergi sendiri. Masa tu walaupun aku tak larat, walaupun aku macam memang tak boleh nak bangun, tapi aku kena bangun juga sebab rasa tak selesa. Toilet dia memang tak best. Okay, tepi dia ada 2 balang yang orang letak baju-baju pesakit, okay, yang dah pakai. So masa kat masuk tandas tu, dia ada beberapa toilet dia. Lepas tu kat sini ada cermin.
Jadi dekat situlah kejadian yang terjadi masa aku nak mandi tu. Tiba-tiba aku terdengar ada orang hempas pintu. Okey lah, aku rasa mungkin passion lain lah kan. So aku dah dengar suara ada macam orang menyanyi tau. Dia ada menyanyi satu lagu tapi aku dah tak ingat lirik dia macam mana. Lepas tu aku rasa macam okey ni mungkin passion kot. Okey aku abaikan je lah. Aku terus settle. Aku memang dah tak lari gila. So aku akan pastikan aku mandi tu secepat yang mungkin. Bila dah pakai baju semua nak keluar daripada pintu toilet tu. Lepas tu pintu tu terbuka. Bila terbuka daripada cermin depan ni kita nampak lah toilet tu siapa kat dalam. Memang tak ada orang. Tapi pintu tu terbuka memang sangat kuat. Lepas tu bila on the way nak keluar tu barulah aku terdengar macam bunyi orang tolak. Macam seolah-olah benda tolak. Aku tak tahu dia tolak troli ke tolak apa ke, tapi bunyi roda yang menolak sesuatu tapi dalam tandas tu. Bunyi dia tu macam seolah-olah dia nak langgar aku. Tapi bila pandang belakang benda tu tak ada. Aku macam sedikit kesal kat situ sebab gangguan tu bertubi-tubi. Padahal aku tak sihat masa tu. Yang aku paling sedih petang tu lah. Peristiwa mana bila tu aku mandi. Masa tu aku memang tak sihat. Aku tengok cermin pun muka aku memang dah pucat langsung-langsung. Aku mandi. Lepas tu aku dah settle. Aku buka pintu tu. Aku nampak muka perempuan yang berdarah-darah. Dia pakai baju macam baju ward hospital tu. Lepas tu muka dia penuh dengan darah. Semua muka dia tu macam kalau ikutkan sekarang ni aku macam ingat tak ingat juga muka dia tu. Lepas tu penuh dengan darah macam tu. Aku sangat-sangat terkejut sampai membuatkan aku rasa nak pitam. Masa tu aku macam tu tapi tak ada orang langsung dengan aku masa tu. Macam aku jalan cepat-cepat sebab aku dah tahu dah kalau aku lambat memang aku jatuh. Sampai je dekat katil tu aku terus terbaring keras macam tu kan. Yang aku sedihnya tak ada seorang pun tolong aku masa tu. Abaikan, itu emosi sahaja. So itulah peristiwa yang terjadi kat aku masa aku start kena dekat hutan tu sampailah aku masuk hospital. Aku ni macam mana nak cakap, kadang-kadang aku macam bila aku teringat kisah-kisah aku ni, kadang-kadang aku sedikit sedih sebab apa yang aku lalui orang tak lalui tau. Dan orang tak tahu apa yang aku nampak, orang tak ada dekat tempat aku. Jadi bila aku lalui benda-benda macam tu, sometimes aku rasa macam sedih. Memang ada orang macam orang kata kan, kenapa tak tutup hijab apa semua. Aku sebenarnya daripada awal pun kan aku ada, alhamdulillah mak ayah aku hidup lagi. Dia orang betul-betul caring kat aku. Dan tipulah kalau seorang parents langsung tak peduli kat anak, langsung tak ikhtiar apa-apa untuk anak. Tapi korang tak tahu. So jangan judge orang daripada apa yang kau nampak. Mungkin kau rasa macam bila aku share story dengan korang rasa macam aku ni, weh kau tak takut langsung ke cerita macam ni. Macam-macam orang boleh fikir macam. Tapi sebenarnya apa yang aku lalui selama hari ni nak boleh sampai ke tahap yang aku berani share story dengan korang ni mengambil masa yang lama. Dan sekarang ni bila aku dah start bercerita macam ni, ya aku faham lah. Maksudnya sebenarnya ramai je orang yang macam aku juga yang boleh nampak apa semua. Tak semua orang lalui keberanian seperti itu. Tapi aku alhamdulillah aku boleh share cerita ni dengan korang. Itulah sikit sebanyak aku share. Cuma aku nak cakap kat sini, kalau korang kan bukan jenis yang berani ataupun korang tak pernah nampak pun benda ni sebelum ni, jangan cari pasal. Maksudnya jangan, tak payahlah sampai nak pergi buka hijab kan, nak pergi tengok, nak pergi orang kata apa, nak pergi panggil dia, macam nak seolah-olah nak cabar dia. Tak perlu buat benda tu semua. Okay guys, sampai di sini sahaja video aku kali ini. Nanti aku akan continue di video yang akan datang dengan tajuk yang berbeza. Sekiranya ada kesilapan, terkasar bahasa, tergores hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah SWT. Segala keburukan, kekurangan itu daripada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.